Selamat sejahtera murid-murid, selamat kembali ke sesi PDPR kita setelah bercuti selama 1 minggu. Jadi untuk hari ini kita akan belajar untuk menjawab soalan penyelesaian masalah melibatkan masa dan waktu. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menyelesaikan 6 soalan masalah harian melibatkan masa termasuk zon masa dengan betul. Untuk kriteria kejayaan, murid dapat menyatakan sistem 12 jam dan 24 jam dalam 6 soalan masalah harian melibatkan masa dengan betul dan menyelesaikan 6 soalan masalah harian melibatkan masa dengan betul. Untuk rujukan kita pada hari ini, murid-murid sila rujuk modul aktiviti Mesra Digital, muka surat 57 dan 58. Baiklah, kita lihat soalan. Encik Zul menghadiri suatu kursus dari 17 April 2021 sehingga 4 Jun 2021. Berapa harikah dia menghadiri kursus itu? Okey, jadi di sini murid-murid, apa yang kita boleh buat ialah, kita akan gunakan jadual T. Kita akan tulis tahun, bulan dan hari. Kita gunakan jadual tahun, bulan, hari. Kemudian kita masukkan. Jadi yang ini adalah tarikh mula, manakala ini pula ialah tarikh akhir. Jadi untuk cari tempoh masa, ingat waktu berakhir tolak dengan waktu mula. Jadi dia bermula pada 4 Jun tahun 2021 dan dia bermula pada 17 April tahun 2021. Baiklah murid-murid, kita lihat di sini. 4 hari. 17 hari tak cukup. Kita ambil 1 bulan daripada bulan Jun. Jadi di sini tinggal 5. Ambil 1 bulan. Pada bulan Mei kita ada 30 hari. Jadi kita 31 hari, kita tambah 31. Jadi kita akan dapat 35. Jadi 35 hari kita tolakkan dengan 17 hari, kita akan dapat 18 hari. Kemudian 5 bulan tolak dengan 4 bulan, kita akan dapat 1 bulan. Jadi di sini sifar. Kita akan dapat 1 bulan, 1 hari, 18 hari. Jangan lupa kita tambah di sini, kita akan dapat 19 hari. Tapi di sini soalan dia minta berapa hari. Dia nak jawapan dalam hari. Jadi 1 bulan ni, 1 bulan sama dengan 30 hari. Jadi 1 bulan 19 hari, kita akan dapat 49 hari. Jadi jawapannya ialah 49 hari. Baiklah, kita lihat pula soalan kedua. Sebuah dari Kuala Lumpur ke London. Ambil masa 13 jam dari Kuala Lumpur ke London. Kapal terbang itu berlepas dari Kuala Lumpur pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Bilakah kapal terbang itu akan tiba di London mengikut waktu di Malaysia? Murid-murid. Jadi di sini murid jangan keliru dengan kata kunci. Dia minta waktu tiba. Waktu tiba mengikut waktu di Malaysia. Jadi kita tak perlu untuk kita keliru dan kita fikir di London tu pukul berapa. Sebab dia minta waktu di Malaysia. Jadi di sini kita akan buat kalau waktu tiba, nak cari waktu tiba, dia bersamaan dengan waktu bertolak tambah dengan tempoh masa.
Okey, jadi tadi waktu bertolak dan tempoh masa kita dah ada. Kita tulis dulu jam dan juga minit. Okey, jam dan juga minit. Okey, dia bertolak tadi pada jam 10 pagi, pada pukul 10 pagi dan tempoh masa yang diambil ialah selama 13 jam. Okey. 13 jam, jadi kita akan dapat 23. Okey, kalau dalam sistem 24 jam, kita akan dapat jam 23. Tapi kalau dalam sistem 12 jam, kita akan dapat pukul 11 PM. Okey, jadi mudah. Okey, bila diminta waktu di Malaysia, murid-murid tak payah cari. Yang di London tu pukul berapa? Tak perlu kita nak tengok zon masa. Okey, London ni berada di sebelah barat ataupun sebelah timur Malaysia. Okey, tak perlu. Jadi soalan yang seterusnya. Okey, Fatini dilahirkan 5 hari lebih awal daripada Fatini. Okey, bilakah tarikh lahir Su? Okey, jadi ni beza masa. Okey, apa yang kita perlu buat? Macam tadi juga kita gunakan tahun, bulan, hari. Okey. Kita dah tahu tarikh lahir Fatini bila, iaitu 17 Ogos tahun 2003. Okey. Jadi lebih awal maksudnya kita kena tolak. Okey. Lebih awal. So dia lahir lebih awal jadi kena tolak sebab bulan sebelum kan. Jadi dia lahir 3 bulan 5 hari lebih awal. Okey. Jadi kita tolakkan 17 tolak 5 kita dapat 12. 8 tolak 5 3 kita dapat 5 dan tahun 2003. Okey, berbeza dengan yang sebelum ni sebab itu melibatkan tempoh masa. Untuk soalan 1 tadi dia tanya tempoh masa berapa hari. Jadi kita perlu tambah 1 hari. Tapi untuk soalan nombor 3 ni dia minta tarikh lahir. Jadi kita tak perlu tambahkan hari. Jadi tarikh lahir Su ialah 12 Mei tahun 2003. Okey. Tarikh lahir Su. Okey. Kalau kita cari tarikh lahir, kita tak perlu tambah 1. Kalau kita cari tempoh masa, kita tambahkan dengan 1 hari. Okey. Soalan seterusnya, suatu pameran hingga 9 Disember 2021. Berapa lamakah dalam bulan dan hari pameran itu berlangsung? Okey, ini adalah tempoh masa. Okey, jadi 25 Oktober ni dia mula. Okey, 9 Disember pula dia berakhir. Jadi tempoh masa kita dah tahu macam mana nak cari tempoh masa. Waktu akhir tolak dengan waktu mula. Okey, tarikh akhir tolak dengan tarikh bermula. Kita nak cari tempoh masa. Jadi kita gunakan seperti yang kita dah guna sebelum ni. Tahun, bulan, hari. Okey. Gunakan tahun, bulan dan hari. Masukkan tarikh akhir dulu. Tarikh akhir ialah pada 9 Disember 2021. Okey. Mula pada 25 Oktober tahun 2021. Okey, kita lihat 9 hari tak cukup nak tolak 25 hari. Jadi kita akan ambil 1 bulan daripada 12. Sini akan jadi 11 bulan. Okey, pada bulan Oktober kita ada 30 hari. Jadi kita tambah 30. Okey, jadi jumlah hari akan jadi 39 hari. Okey, kemudian 39 hari tolakkan dengan 25 hari. Okey, kita akan dapat 14 hari. 11 bulan tolak 10, kita dapat 1. Okey, jadi yang tahun tak ada sifar. Okey, kemudian memandangkan ini tempoh masa, jangan lupa kita tambahkan 1 hari pada 14 ni. Jadi kita akan dapat 15 hari. Jadi jawapannya pameran itu berlangsung dalam bulan dan hari. Okey, kita akan dapat 1 bulan 15 hari. Okey, kita akan dapat 1 bulan 15 hari. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang kita rujuk pula soalan
pada muka surat 58, soalan yang pertama. Sebuah bas dari Kuala Lumpur ke Singapura pada pukul 9.30 pagi. Perjalanan itu biasanya mengambil masa selama 6 jam 30 minit. Tetapi bas itu tiba 1/4 jam lebih lewat. Pada pukul berapakah bas itu tiba di Singapura? Okey, jadi di sini kita lihat waktu bertolak dia adalah pada jam 9.30 pagi, pada pukul 9.30 pagi. Okey, 6 jam 30 minit ni pula ialah tempoh masa. Okey, tetapi daripada 6 jam 30 minit, dia sepatutnya tempoh masa tu 6 jam 30 minit. Tetapi dia lewat 1/4 jam. Okey, dia lewat sampai 1/4 jam daripada tempoh 6 jam 30 minit. Jadi kita nak tahu pukul berapa dia sampai. Okey, pukul berapa sampai. Okey, mula-mula kita kena pasti dulu 1/4 jam tu sama dengan berapa minit. Okey, suku jam. Kalau kita ingat semula, kalau setengah jam ialah 30 minit, jadi suku jam bersamaan dengan 15 minit. Okey, suku jam bersamaan dengan 15 minit. Okey, jadi tempoh masa daripada 6 jam 30 minit, dia lewat 15 minit, betul? Jadi kita tambahkan lagi dengan 15 minit. Jadi kita akan dapat 6 jam 45 minit. Okey, sekarang barulah kita cari waktu tiba. Okey, waktu tiba di Singapura. Jadi waktu tiba tadi dia bertolak pada pukul 9.30 pagi. Okey, jadi 9.30 pagi. Okey, kita tambahkan dengan 6 jam 45 minit. Okey, kita tambahkan 30 tambah 45 minit. Kita dapat 75 minit. Okey, 9 tambah 6 kita dapat 15. Okey, kemudian okey, tengok 75 minit ni dah lebih daripada 60 minit. Jadi kita tolak 60 minit. 60 minit yang kita tolak, kita tambahkan di bahagian jam, akan jadi 1 jam. Okey, jadi kita akan dapat sini 15, ni pula 16. Jadi jawapannya tidak dinyatakan jawapan ni nak dalam sistem 24 jam ataupun 12 jam. Jadi kalau dalam sistem 24 jam, kita akan dapat jam 16.15 ataupun pukul 4.15 PM dalam sistem 12 jam. Okey, soalan yang terakhir. Korea Selatan berada dengan beza masa 1 jam. Okey, Timur Malaysia. Okey, bila berada di sebelah Timur Malaysia, maksudnya Korea Selatan ni masa dia lebih awal. Awal 1 jam daripada Malaysia. Okey, Encik Puah menaiki kapal terbang dari Kuala Lumpur ke Seoul, Korea Selatan pada pukul 10.50 malam pada hari Isnin. Okey. Penerbangannya mengambil masa 6 jam. Cari waktu dan hari Encik Puah akan tiba di Korea Selatan mengikut masa tempatan. Okey, maksud masa tempatan ni maksudnya masa di Korea lah. Okey, masanya di Korea. Okey, jadi kita lihat di sini kata kunci dia beza masa 1 jam. Okey, dia bertolak pada 10.50 malam hari Isnin. Perjalanan mengambil masa selama 6 jam. Okey, jadi apa yang kita perlu buat dulu? Mula-mula kita, untuk soalan ni kita akan gunakan garis masa. Okey, kita cari dulu waktu tiba di Seoul. Okey, kita guna waktu Malaysia dulu. Okey, minta maaf tulisan cikgu tak kemas. Okey, jadi kita akan gunakan garis masa. Dia bertolak pada jam 10.50 PM pada hari Isnin. Okey, pada hari Isnin sehinggalah pukul 12.30 malam. Okey, daripada 10.50 sehingga 12 PM ni, perjalanannya adalah selama 1 jam 10 minit daripada tengah malam lah. Daripada 10.50 sehingga 12.30 malam, kita akan dapat 1 jam 10 minit.
Okey, kemudian perjalanan dia yang seterusnya selama, jadi daripada 6 jam tu, 1 jam 10 minit. Okey, kemudian dah tiba, jadi 4 jam 50 minit. Maksudnya, sebab perjalanan 6 jam kan, jadi 1 jam 10 minit daripada 10.50 sampai 12. Okey, jadi di sini jam 4.50 AM pada hari Selasa. Okey, 4.50 AM pada hari Selasa. Okey, jadi kita nak cari waktu dia tiba di Seoul pula. Okey, ini waktu tiba mengikut masa di Malaysia. Okey, memandangkan Seoul, Korea Selatan ni, waktu dia lebih awal 1 jam. Jadi kita kena tambahkan 1 jam. Okey, jadi 4.50 tadi. Okey, 4.50. Dia awal 1 jam, jadi kita tambahkan dengan 1 jam. Kita akan dapat 5.50. Okey, jadi jawapannya ialah pukul 5.50 AM hari Selasa. Okey, murid-murid kena pada hari yang seterusnya kita gunakan garis masa lagi bagus sebenarnya supaya kita nampak perjalanannya. Okey, jadi kita tak akan rasa keliru. Okey, sebab tu lagi mudah kalau kita gunakan garis masa. Macam mana kita boleh dapat 4 jam 50 minit tadi di sini? Okey, sebab daripada pukul 10.50 sehingga 12.30 malam adalah selama 1 jam 10 minit. Jadi daripada pukul 12.30 malam tu sehinggalah masa seterusnya ialah selama 4 jam 50 minit. Sebab 6 jam tadi kita tolak dengan 1 jam 10 minit. Okey, jadi kita akan dapat waktu dia bertolak tadi 10.50. Okey, jadi pada hari seterusnya dia bila perjalanan tu selama 6 jam, kita akan dapat dia tiba pada jam 4.50 AM. Kemudian memandangkan kita nak cari masa dia mengikut masa tempatan iaitu masa di Seoul, Korea Selatan. Jadi kita tambahkan 1 jam kerana Korea Selatan ni berada di sebelah timur. Jadi bila dia berada di sebelah timur, dia akan lebih awal. Okey. Dia kata beza masa pula 1 jam. Jadi maksudnya Korea Selatan ni awal 1 jam daripada Malaysia. Okey, untuk latihan, murid-murid boleh jawab soalan dalam modul aktiviti mesra digital ni. Muka surat 57, soalan 1 hingga 4 dan muka surat 58, soalan 1 dan 2. Sebarang permasalahan boleh rujuk dengan cikgu. Okey, sekian. Terima kasih.